Sebelum kita mulakan kelas, kita ni baca umur kita Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Assalamualaikum dan selamat malam. So kita go through sikit mengenai topik yang agak lama yang sepatutnya kita buat dulu sebelum bulatan. Okey, namanya nisbah trigonometri. For sure kalau kat sekolah rasa tak buat lagi ataupun dah buat. Okey, dah belajar benda ni tapi cikgu nak ulang kaji baliklah. Ataupun minggu lepas rasa kita dah start sikit lah. Dah sentuh sikit mengenai nisbah trigonometri ni. Kan? Ke belum? Maksudnya belum maksudnya. Berkenaan dengan nisbah trigonometri. So hari ini adalah macam ni kita nak belajar secara basically nisbah trigonometri ni. Okey, sebelum kita pergi kepada nisbah trigonometri ni, okey, cikgu nak bawa awak kepada satu benda yang dinamakan sebagai segitiga bersudut tegak. Okey. Segitiga bersudut tegak maksudnya segitiga yang mempunyai sudut 90 darjah lah. So, masa tingkatan 1, awak ada belajar satu bab. Siapa ingat pasal teorem Pythagoras? Boleh bagi chat ataupun open mic. Siapa yang ingat lagi pasal teorem Pythagoras? Okey. Ahmad Badi Zaman, boleh cikgu panggil awak untuk explain sikit apa yang awak faham mengenai teorem Pythagoras. Tak ingat sangat cikgu. Tak ingat sangat. Okey. Tak apa. Okey. Baik. Kalau cikgu tanya, sisi kat sini apa namanya? Ingat tak? Okey. Kita ada A, B dan C. Okey. So AB tu, AB tu kita panggil sebagai sisi apa? Siapa masih ingat? Hipotenus. Hypotenus. Hypotenus. Okey, tenus. Okey. Hypotenus. Apa itu hypotenus? Saifuddin ni? Ke Saifuddin? Saifuddin Ya. Apa itu hypotenus? Tadi awak cakap apa tu? Hypotenus. Apa yang faham? Jarak yang paling panjang, garis paling panjang. Entah. Sisi yang paling panjang lah. Sisi paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. Okey. So, kita labelkanlah. Okey. Ni sebagai H sebab dia hypotenuse kan. So, AB ni adalah H. Okey. Dan yang ni, okey, H. So, ya. Tak boleh lebih. Letak C lah. Okey. Sebab satu lagi ciri-ciri hypotenuse, satunya sisi paling panjang. Salah satunya awak nak kena tahu, sisi dia mesti bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, kalau bucu dia C, so letakkan sisi ni C. Okey. Bucu ni C. Kalau bucu A, bertentangan bucu untuk A adalah A kat sini adalah CB, so letakkan A. Manakala ni letakkan B. Okey. Dia hypotenuse. So, formula untuk dapatkan panjang hypotenuse iaitu C kuasa 2 sama dengan apa?
A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. So bermaksud C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kalau hypotenuse kita kena tambah. Nak dapatkan hypotenuse kena tambah. Tapi kalau nak dapat selain daripada hypotenuse, kita kena tolakkan. Okey, kita kena tolakkan. Dia tak boleh tambah. So bermaksud kalau kita nak dapatkan A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. So kita dapat punca kuasa C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Another one is kalau dapat B kuasa 2 pula, B kuasa 2 sama dengan A kuasa C kuasa 2 tolak dengan A kuasa 2. So B sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okey. Jelas? Ini adalah teorem Pythagoras. Okey, itu awak belajar masa form 1. Masa form 1 awak belajar. Okey. Masa form 3 ni awak akan belajar mengenai nisbah trigonometri. Okey, dia merupakan pelengkap kepada teorem Pythagoras yang awak belajar itulah. Okey, baik. Dia adalah pelengkap kepada teorem Pythagoras yang awak belajar tu. Okey, kita ada C, B, A. Okey. So ni cikgu harap awak faham. Okey. Kalau tak faham, kena fahamkan juga. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. So dalam nisbah trigonometri, sebelum kita pergi kepada nisbah kepada bentuk-bentuk trigonometri dia, okey, cikgu nak letakkan satu sudut. Katakan cikgu nak bagi sudut kat sinilah. Cikgu dah letakkan sudut dia adalah sudut alfa. Dia macam bentuk ikan ni kan. Alfa nama dia. Okey, kita ada macam-macam lah nama sudut dalam Greek ni. Dia dalam bahasa Greek kita ada alfa, kita ada beta, kadang-kadang B je ni kan. Ni beta. Kadang-kadang kita ada ni bentuk macam ni. Kadang-kadang kita ada bentuk theta, sudut dia. Kadang-kadang kita sudut X je. It depends kepada soalan lah. Okay, sekarang ini kita nak buat alfa. Sudut alfa lah kat sini. Okay. Tengok sudut alfa. Sudut alfa berada pada bucu B. Okay. So sudut alfa ni, nama dia, okay, nama spesifik dia kalau kita nak tulis adalah sudut A, B, C. So maksudnya tempat sudut tu mesti berada pada huruf yang sudut yang tempat sudut tu mesti berada di tengah-tengah. Contohnya kat sini kita tengok alfa dia berada di bucu B. So B ni mesti berada di tengah-tengah. Wajibul gunnah. Kalau letak kat tepi confirm salah. Okey? So dia tak tengah-tengah. So yang A dengan C tu tak kisah. Nak letak kat belah kiri ke kat belah kanan B. Terpulang, tak ada masalah. Sama juga jawapan dia. Contohnya kat sini kita boleh buat C, B, A. Okey, jelas? Kat sini, kelas? Jelas. Okey. Kalau cikgu letakkan kat sini. Kita letak X kat sinilah. Okey? X. Okey. X. Sudut dia apa? Apa nama sudut X tu? Siapa boleh dapat beritahu? CAB. CAB ataupun sudut BAC. Okey? Boleh? Okey. So kita ada sudut alfa dengan sudut X lah kat sini.
Okey, baik. Ni sudut alfa. Sudut sisi bertentangan dengan sudut alfa ni adalah B. Okey, sudut bertentangan sudut alfa ni adalah B. So, sisi bertentangan dengan sudut alfa ni adalah B. So, kalau dipanggil sebagai bertentangan, kita tulis O. Perkataan dia O O besar-besar. O tu apa maksud dia? O tu opposite. Maksudnya sisi bertentangan dengan sudut alfa. Okey, alfa kan. Kita nak alfa. So, kalau sudut di sebelah dia ni, sisi bersebelahan dengan alfa ni, kita panggil sebagai A besar. Apa tu? Adjacent ataupun sisi bersebelahan dengan sudut alfa. Okey. Yang C ni dia tidak boleh ubah mana-mana lah. Dia tak boleh jadi opposite, dia tak boleh jadi adjacent. Okey. So ni akan jadi hypertenuse. Sampai kesudah dia akan jadi hypertenuse. X tu cikgu padam kejap sebab nak fokus kepada alfa. So kita ada so, ni adalah hypertenuse. Okey. Clear? Kita ada opposite, kita ada adjacent, kita ada hypertenuse. Kedudukan opposite dengan adjacent tu dah akan bertukar-tukar lah. Depends kepada kat mana sudut awak. Okey. Sudut dia takkan berada pada sudut 90 lah. Dia akan berada di antara A ataupun B saja. Dia tak boleh berada ke sudut C, kat bucu C tak boleh. So dia mesti berada pada sudut bucu A ataupun bucu B. So dah kenal pasti opposite mana, adjacent mana, hypertenuse mana, barulah kita boleh belajar apa itu nisbah trigonometri lah. So dalam nisbah trigonometri adalah nisbah teringkas untuk trigono. So dalam trigonometri kita ada tiga benda yang asas lah. Nanti masa awak form 4, kalau awak ambil Admaths, dia awak akan belajar lebih lagi. Nama-nama dia lain. Form 4, form 5 lah. Itu dalam Admaths. So dekat sini kita boleh tulis nama dia adalah sin. Sin. Okey, bukan dosa dia sin, sinus. Nama panjang dia sinus. Bukan sin adalah dosa dia sin. Okey, sin alfa. Okey, nisbah untuk sin sudut alfa sama dengan sisi bertentangan O bahagi dengan H. Okey. Sin alfa sama dengan O bagi dengan H. Manakala nombor 2 kita namakan sebagai cos alfa sama dengan adjacent bagi dengan hypertenuse. So ini adalah panjang sisi. Contohnya panjang sisinya 6 cm, hypertenuse ni 7 cm. So 5/7 lah. Okey, cos alfa adalah adjacent ataupun sisi bersebelahan bahagi dengan sisi hypertenuse. Dan last sekali, yang 3 kan, dinamakan sebagai tan alfa. So tan alfa sama dengan opposite bagi adjacent. Okey, opposite bagi adjacent. So singkatan untuk trigonometri ni, cikgu gelarkan dia sebagai SOHCAHTOA. Okey, SOHCAHTOA. Nak ingat kan? Senang ingat. Dinamakan sebagai SOHCAHTOA. Okey. SOH apa? SOH adalah sin. Sin theta sama dengan opposite bagi hypotenuse
sin alpha sama dengan opposite bagi hypotenuse. Cos alpha sama dengan adjacent bagi hypotenuse. Tan alpha sama dengan opposite bagi adjacent. Okay? Ini adalah basic untuk nisbah trigonometri lah. Ini nak tak nak awak kena hafal lah sikit. Okay. So tak ada masalah pun. Benda tu simple je. Just simple baca so kah tua. Kalau awak suka, then awak boleh buat. Kalau cuba titipkan satu benda yang minat lah kepada dalam mat ni kan. Supaya awak rasa senang je menjawab mat ni. Okay. So mat ni tak adalah terlampau susah sangat. Awak kena hafal banyak benda. Cuma kita kita belajar satu benda yang mudah dekat sini. Right. Sekejap ya. Okay, cikgu savekan untuk awak. Okay. So siapa nak nak tulis boleh tulis, tapi siapa tak nak pun tak apa. Cikgu dah sediakan nota dekat dalam Google Classroom tu. Awak boleh tengoklah. So kita ada topik form 1 dan topik form 3. Kita ada 2 topik yang kita boleh berjalan sekali arung lah. Dekat sini. Okay. Dan merumuskan sebagai teorem Pythagoras dan satu lagi dinamakan sebagai nisbah trigonometri. Okey, boleh tak dapat ni? Semua ni? Ada sebarang pertanyaan sebelum cikgu teruskan lagi kelas? Ahmad Baidu Zaman, ada nak tanya apa-apa? Cikgu, yang sin alpha, cos alpha, tan alpha tu nak cari apa sebenarnya? Bagus. Sin alpha tu kita nak cari sudut. Sudut alpha tu lah. Jadi kita bincang macam kenapa kita nak kena belajar ni lah. Okey. Satu ni kita boleh dapatkan sisi dia. Sisi. Satu lagi kita boleh dapatkan dia punya sudut. Sudut di bucu B, dan kalau boleh kita boleh dapat sudut di bucu A juga. Okey. So bila dapat sudut A, sudut di alpha, kat sini katakan kita dapat 30 darjah katakan. Okey. So of course dekat sini kita boleh dapat dah kat sini. 180 tolak 30 tolak 90. So kita dapatlah kat sini 60 darjah. Ingat sudut hasil tambah sudut pedalaman dalam segitiga adalah 180. Boleh menjawab tak soalan awak Baidu Zaman? Boleh cikgu. Okey, boleh Okey, selain daripada sudut, kita dapat juga buat sisi lah. Kita dah cari sisi. Okey. Baik. Cikgu Padam ni, cikgu kekalkan dulu kat sini. Kita pergi kepada kertas ni. Alright. Ni. Segitiga bersudut tegak sentiasa mematuhi teorem Pythagoras. Dua segitiga bersudut tegak yang serupa, sisi yang sepadan adalah berkadaran. Okey. So berkadaran apa? Inilah dia. Sin, cos dan tan. Kat sini. Okey. So tadi cikgu cakap kalau sudut dekat sini, sisi yang bertentangan dekat ni dipanggil sebagai sisi bertentangan lah. Okey. Dengan sudut tu dinamakan sisi bertentangan. So dan sisi yang di sebelah ni dipanggil sebagai sisi bersebelahan. So ni panggil O lah. Kita boleh tulis O. Common punya common ni apa? Yang biasa digunakan. Common word yang kita biasa gunakan O lah. Common word ataupun common character kat situ adalah O. O tu apa? Opposite. Kita belajar bahasa Inggeris sekali lah. Opposite. Dan ni adalah A, common dia adalah adjacent, dan hypotenuse of course lah H lah, hypo. Okay, adjacent tu bersebelahan. Okay. So ini dia cikgu dah ajar tadi pasal so dia punya singkatan dia simple ya. So, ka,
toa. So, toa. Sin opposite bagi hypotenuse, cos adjacent bagi hypotenuse dan tan opposite bagi adjacent. Okey, kita pergi kepada soalan. Memandangkan semua dah hampir nak tahu pasal soalan kenapa kita kena belajar trigonometri ni. Okey. Mula kita tengok sini. Raja satu di bawah menunjukkan, tengok soalan yang awak dapin tu, bahagian A. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Diberi sin theta. Sin theta, sin theta sama dengan 3/5. Okey. 3 ni merujuk kepada sisi apa? Kalau siapa boleh jawab? Okey. Siapa nak jawab? Cikgu bagi bintang hari ni. Sisi apa tu? Okey. O tu kat mana? Hafiz. PR ke, QR ke, PQ. O tu kat mana? Okey, O tu dah betul. Tapi O tu kat mana? Boleh buka? Ni, cikgu boleh. Okey, Hafiz. Jawab. Awak dah cakap tadi O tadi kan? Dah tahu dah O. O tu kat mana? Sisi PR ke, PQ ke, QR ke? Yang mana? PQ. Betul. PQ. Ialah sudut di sinilah. PQ namanya. So, sudut PQ. Okey. 5 ni apa? Opposite, adjacent ataupun hypotenuse. Tadi opposite. So, mesti adjacent dengan hypotenuse. Yang mana? 5 ni apa? H. Okey, H apa? Sisi apa? PR. Good. Okey, Hafiz, awak cikgu bagi 4 bintang. Okey, 4 bintang untuk jawapan ni. Okey. So kat sini dia bagi kat sini 3/5. So PQ ni 3. Okey, nisbah 3 dan H dia 5. H kat sini. PR ni. So 5. Okey. So kita ada 3 dan 5. Kalau tengok sini, bila 5 ni, tapi jawab panjang dia adalah 10 sebenarnya. Okey? So 5 nak darab berapa dapat 10? Of course kita buat 5 darab dengan 2. So dapatlah 10 cm. So yang secara realitinya PQ ni berapa panjang? Berapa sentimeter? Kita darabkanlah dengan 2. So maksudnya panjang PQ yang sebenarnya adalah 6 cm. Kan dah dapat tu sisi dia PQ. Dia tak bagi sisi tapi kita boleh cari sisi dia iaitu 6 cm. Okay. So bila kita dah dapat dua sisi tu, kita dah boleh gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan sisi satu lagi. Okay. So sekarang dia nak minta panjang QR. So panjang QR dekat sini. Okay. Awak ada pilihan sama ada awak nak guna teorem Pythagoras ataupun awak gunakan cos lah ataupun cos. Cos pun boleh. Tapi biasa senangnya sebab kita tak ada sudut kan. So kita gunakan teorem Pythagoras. Okey. Cuba kirakan berapa panjang QR menggunakan teorem Pythagoras. Cikgu PR tu bukan okey silap. Edina punya jawapan. Okey. Okey, Afi punya. Cikgu tak pasal nama. Okey, Edina dapat 2, Afi dapat 2. Okey. Wadah balik Afi Afi dapat 2, Edina dapat 2. Sorry. Okey. Right. Jangan marah Edina. Cikgu tak pasal nama. Okey.
So, siapa nak cuba? Berapa sentimeter panjang QR? Dalam soalan tu nak QR. Berapa sentimeter? 8. Okey, 8. Okey, by Rizwan cikgu bagi 2 bintang. So, jawapan dia 8. Right. So, kita gunakan teori Pythagoras lah. 10 cm, 10 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2, lepas tu punca kuasakan. So, dapatlah 8 cm. Okey, nampak tak? Kita dapatkan sisi, semua sisi segitiga tu. Dan kejap lagi kalau nak buat sudut pun boleh. Okey. Okey, kita buat sudut. Dah lalang soalan ni kan? Kita try dengan sudut lah. Okey. Tadi kita dapat 6 cm di sini. Okey. Ataupun 6 biar dulu. Okey, sin theta sama dengan 3/5 kan? Okay. So, macam mana kita nak dapatkan sudut dia? Okey, macam mana kita nak dapatkan sudut ni berapa darjah? Theta ni berapa darjah? Okey. Dalam kalkulator awak ni ada sin, cos dan tan. Nampak ni? Sin, cos dan tan. Cikgu besarkan. Sekejap. Nampak tak di sini? Sin, cos dan tan. Nampak juga. Okey. So, tadi dia cakap sin theta sama dengan 3/5 kan? Okey. So, kalau kita nak dapatkan sudut dia, kita just tekan. Okey, mana ni? Shift. Okey, tekan shift. Tekan sin. Okey. So, dia akan label sin -1 kat sini lah. Okey, sin -1. So, sin -1, 3. Okey, per dengan, per mana? Per di sini. Dan 5. Per dengan 5. Sin 3, shift sin. Shift, button shift. Tekan sin 3/5. So, kita dapat jawapan dia 36.86 darjah. Okey. So, kita dapat dalam 36.86 darjah. So, maka sudut dia 36.86 darjah. Okey. Cikgu just ajar perpuluhan je lah dulu. Nanti bila awak tingkatan 4, nanti awak akan explore lah sikit. Sudut tu boleh ditulis dalam unit minit lah. Tapi tak apa. Itu nanti next masa awak dah belajar trigonometri yang lebih mencabar, so awak akan gunakan sudut-sudut itulah. Okey. So kat sini maksudnya kat sini kita boleh tulis dia theta sama dengan sin -1. Maksudnya sin kita tu shift sin lah. Sin songsang dia 3/5. So tekan kalkulator je. So, kita dapat 36.87. Okey. 0.87 darjah. Okey. So ni dah dapat 36. So boleh tak kita dapat sudut dekat P? Kan? Of course lah, senang kan? Sebab hasil tambah sudut pendalaman dalam segitiga bersudut tegak adalah dalam segitiga adalah 180. Tak kisah dia sudut tegak ke, tak bersudut tegak ke, ataupun segitiga sama kaki ke. Hasil tambah sudut pendalaman dia of course confirm dah 180 darjah. So, kita nak buat, nak dapatkan sudut QP, okay, QPR sama dengan 180 tolak dengan 90 tolak dengan 36.87 darjah. Okey. So, should be kita akan dapat 180 tolak dengan 90 tolak dengan 36.87. So, jawapan dia 53.13 darjah. So, nampak sekarang kita dapat 3 sudut. Setiap bucu kita dapat 3 sudut, iaitu 90, 53.13 darjah dan 36.87 darjah. Kita juga dapat sisi PR 10 cm, iaitu hypotenuse dia. Sisi PQ 6 cm dan sisi QR adalah 8 cm. Nampak tak?
Inilah cikgu nak explain kan apa yang Ahmad Badi Zaman tanya dekat cikgu. Okay. So kita dapat sudut, kita dapat sisi sekali. Boleh? Faham tak kelas? Boleh? Faham. Alright. Okay, kita pergi pada soalan nombor 2 ni pula. Dalam ajar di bawah, PQR ialah segitiga bersudut tegak dan S ialah titik tengah QR. Okay. So find ataupun cari nilai cos theta. Okay. Cos theta. Cos theta sama dengan apa? Siapa boleh jawab? Saya ulang balik soalan tanya. Cos theta sama dengan apa? Apa bahagi apa? Okay, ada yang jawab. A bahagi dengan H. Okay, Dina, cikgu bagi satu bintang. A bahagi dengan H. Okay, A bahagi dengan H. Okay. A tu kat mana? H tu kat mana? A tu panjang apa, sisi apa? H tu sisi apa? Okay, A, PQ. Okay, A, PQ. Lagi? H? H kat mana? H, R, P. R, P. Okay. Cikgu bagi satu bintang saja. Tengok sudut dia. Sudut yang dicangkum kat sini. Okay, dicangkum oleh sudut theta. Mana? So jawapan dia bukan P tapi PS. Okay, H dia adalah PS. Bukan RP. Tengok sudut yang dicangkum tu, sisi yang dicangkumkan tu, kita ada sudut dia SPQ kan. So maksudnya H ni adalah SP dan A dia adalah PQ. Okay. Kalau awak buat RP tu, kita tak perasan, tak apa. Kita tengok pula, kita belajar. Okay, tadi dia cakap titik S ni adalah titik tengah bagi QR. Okay, so kita dah boleh agak dah. Kalau ni RQ adalah 16 cm, so maksudnya SQ ni adalah 8 cm. Okay, SQ ni 8 cm. Okay, so kita nak dapatkan cos theta. Cos theta kita kena mulakan A dan juga H. A dia dah bagi dah dalam ni 15 cm. Okay, cuma H tak bagi. Tapi dekat sini kalau kita tengok SQ ni adalah opposite kan? Opposite untuk sudut theta. Okay. So dia bagi juga 8 cm. Kita carilah 8 cm. Sebab S tu adalah titik tengah, dia bagi tahu. So maksudnya dia kena bahagi dengan 2 lah. RQ tu kena bagi 2. So dapat 8 cm. So boleh tak awak dapatkan panjang PS? Panjang PS ni berapa? Ataupun panjang hypotenuse untuk sudut theta tu berapa? 17. 17 Okay. Alright, 17. So 17 cm. Okay. So kita dah dapat dah. Dia punya apa? Panjang dia, panjang-panjang yang kita nak dia. So A dia adalah 15 bahagikan dengan H dia 17. Okay. So tekan kalkulator 15 per dengan 17. So kalau dia dapat benda yang sama, so maksudnya itulah nisbah terkecil dia. Okay. Nisbah terkecil dia. Itu kita namakan sebagai nisbah trigonometri. So cos theta sama dengan 15 per 17. Kalau dia ada jadikan contohnya
4/8 kan. Kalau kita tekan kalkulator, dia akan dapat 1/2. Kita ambil 1/2. Jangan ambil 4/8. Contoh untuk nisbah ni. Kita ambil nisbah ataupun nilai terkecil sekali. Nisbah terringkas lah trigonometri ni. Right. So jawapan dia kat sini adalah 15/17. Okay, untuk soalan berikutnya. Nombor 3. Dalam wajah di bawah, PQR ialah segitiga bersudut tegak. PSQ ialah garis lurus. Dan PS sama dengan QR. Okay, PS sama dengan QR. So maksudnya panjang dia samalah kat sini. Okay. PS sama, stop. Sorry. So PS sama dengan QR. So sini. Okay. So buat masa kat sini, kalau sini adalah 5, ini pun 5 cm PS. Okay. So kita ada PS 5 cm dan QR 5 cm. So apa kita buat kat sini adalah untuk dapatkan dia punya panjang yang di sinilah. Okay. So cari value tan X. Okay. Kita kat sini. Kita ada 13 cm. Yang ni kita ada 5 cm. Yang ni kita ada 5 cm. Okay. Cuma kat sini kita kena dapatkan panjang PQ. Okay. Boleh tak seorang dapatkan panjang PQ ni berapa? Berapa sentimeter dia? PQ Okay. Berapa sentimeter untuk PQ? 12. 12 sentimeter. Siapa tu? Bagi zaman. Okay. 1 bintang untuk Badi Zaman. Okay. Cikgu. So, PQ adalah 12 cm. Tapi kita nak dapatkan SQ. Berapakah panjang SQ? Sebab kita nak 7. dapatkan sisi. Okey, 7 cm. Okey, satu lagi bintang untuk awak. Okey, SQ 7 cm. Okey, so dia nak dapatkan tan. Tan. Okey, kelas. Tan sama dengan apa? Kelas. Tan sama dengan apa? Tan sama dengan apa, kelas? Okey, ada orang jawab, kadang chat. Okey. O bagi A. So, Irina berjawab dulu. Afi pun jawab masih yang sama, O bagi A. Tapi dia bagi OA je. So, Irina yang betul. O bagi A. So, Irina 1 bintang. So, O bagi A. Okay.
O tu kat mana? Sisi apa? SQ, QR, RP, PS. O. O sisi yang mana? QR, RS, okay. OQR, okay. OQR, okay. A, SQ, okay. SQ, so adalah A, okay. Right. Satu bintang lagi untuk awak, Edina. Okay, so kita ada O dengan A di sini. So then, kita nak dapatkan tan. Tan opposite bagi adjacent. So bermaksud, tan X sama dengan 5/7. Okay, 5/7. Nisbah dia 5/7. Okay. Dia kata 75 tu A per O. Sini O per A. So 5/7. Okay, good. Bagus. So jawapan dia 5/7. Okay, kita tengok soalan yang berikutnya. Nombor 4. Okay, ajar di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Diberi bahawa tan Y sama dengan 7/24. Okay, tan Y sama dengan 7/24. Cari nilai cos Y. Okay, katakan kat sini cikgu letakkan tulis dia P, Q dan R. Okay, 7 tu sisi apa? 7 cm tu sisi, nisbah 7 tu sisi apa? PQ, QR ataupun okey, O tu sisi apa? Apa nama sisi dia? QR. Okey. So ini adalah 7. Letakkan 7 di sini. 7. Okey, 24 tu apa? A, O. Dan sisi dia apa? Kalau atas ni O, bawah ni A. A ni apa? A adalah PR lah. So ikut Y ni, A adalah PR. So ini adalah 24. Okay. So kita nampak 7 ni. 7 ni sama dengan 7 cm. So maksudnya 7 darab 1 lah. Sini pun 24 darab dengan 1. So kita dapat PR ni dah, of course dah terang-terang dapat 24 cm. Okay. So bermaksud 74. So kita dapatlah PR 24, QR 7 cm. Dia nak dapatkan value ataupun nilai cos Y. Okay, kita tahu cos Y ni adalah sama dengan apa? Sama dengan A bagi dengan H. A bagi dengan H. Tapi dekat sini, kita hanya ada A saja. Iaitu 24 cm dan O. Tapi dekat sini dalam cos kita tak perlukan O. Kita nak pilih A dengan H je. So, kita kena dapatkan nilai ataupun panjang hypotenuse dia lah. Ataupun panjang sisi PQ. Okay. Terus yang PQ adalah sama dengan AH sama dengan 25 kuasa 2. 7 kuasa 2 tambah dengan 24 kuasa 2. Kita ada punca kuasa kan. So, siapa boleh dapat berapa panjang PQ ni? 25. 25 cm. Okey, 25 cm. Okey. So, dia nak cos Y. So, diagonally kita boleh dapat dah kat sini. A dia 24.
Okay. PQ dia adalah 25. So tak boleh kecilkan lagi. So 24 per 25 lah jawapan dia. Jawapan dia A. Okay. 24 per 25. Dapat yang kelas? Macam ni kita nak dapatkan sudut-sudut ataupun sisi-sisi dia ni? Boleh? Boleh. Okay. Okay. Ada tak sudut lain? Okay, sebelum kita pergi pada sudut yang latihan sudut yang lain, kita tengok kepada satu sudut, tiga sudut yang dinamakan sebagai special angle ataupun sudut khas. Special angle panggil sudut khas kat sini. Sudut-sudut khas adalah sudut 30 darjah, sudut 40 darjah dan 45 darjah silap. 45 darjah dan sudut 60 darjah. Kita ada tiga sudut istimewa ataupun sudut khas yang kita boleh gunakan untuk dapatkan nisbah dia secepat mungkin lah. Okay. So macam mana nak hafal sudut nisbah sudut untuk 30, 45 dan 60 darjah ni? Okay. First kali kita kena ingat segitiga bersudut tegak. Ada dua segitiga bersudut tegak. Okay, kita pergi salah satu dulu. Satu segitiga bersudut tegak ni dulu. Okay. Segitiga bersudut tegak ini, dia boleh dinamakan sebagai segitiga sama kaki. Walaupun di segitiga bersudut tegak, dia juga dinamakan sebagai segitiga sama kaki. Kenapa? Okay. Sebab kita nak menghasilkan sudut 45 darjah di sini. Okay, di perpenjuru sini dan di perpenjuru ni ataupun di sudut ni. Di bucur belah sini dan di bucur belah sini. So ada 45 lah. Kenapa 45? Dua-dua 45. So kalau kita buat 180 tolak dengan 90. Lepas tu kita bahagikan 2. So kita dapat 45. So kan segitiga sama kaki, dia punya sudut pada kaki dia sama kan? So maksudnya panjang ni dan panjang ni sama. Okay, kita anggapnya sisi ni adalah 1 unit dan ni 1 unit. Sebab dia panjang dia sama, so maka hypotenuse untuk segitiga bersudut tegak sama kaki ni adalah sama dengan punca kuasa 2. Okey. Di mana soalan dia akan jadi 1 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2, so kita dapat punca kuasa 2. Okey, kalau orang tanya macam mana awak dapat punca kuasa 2 tu? Okey, itu datang daripada 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 kita punca kuasakan. Okey. Itu nak dapatkan dia punya sudut 45 darjah lah. Okey, setelah tu kita kena lukis satu lagi segitiga. Dinamakan segitiga 30-60. Okey, yang ni memang betul-betul segitiga bersudut tegak lah. Dia tak ada segitiga bersudut tegak sama kaki ke tak ke kan. Sama kaki ke. So, yang warna merah ni cikgu highlight kan. Okey. So, nak hafal benda ni, hafal dia mudah je. Hafal atau ingat. Okey. Sin 30 darjah sama dengan 1/2. Okey. Sin 30 darjah sama dengan 1/2. Okey. Kita tengok sini. 30. So, ini adalah sisi bertentangan. O dia. So, yang sini sudut bersebelahan dia. Sekejap. Itulah sisi bersebelahan. Dan di sini dia punya hypotenuse. So, ni A dia. Okay. So, tapi sin kita tahu adalah opposite bagi hypotenuse. Opposite bagi dengan hypotenuse. So, O ni adalah 1. Hypotenuse adalah 2. So, letak je dulu 1 dan 2 di sini. Okay. So, kita hafal ni je. Sin 30 sama dengan 1/2. Dah, cukup.
So sisi yang satu lagi tu A tu adjacent tu kita boleh buat guna teorem Pythagoras lah. Iaitu punca kuasa 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2. Sebab dia hypotenuse ni, 2 ni. Okay, so sama dengan punca kuasa 4 tolak dengan 1. So kita dapat punca kuasa 3. Maka itu dah datang punca kuasa 3 dekat sini. Okay, so dapat punca kuasa 3. So ingat yang pertama boleh ingat adalah bawah untuk 45 darjah segitiga sama kaki, segitiga bersatu tegak sama kaki. Jadi 1 punca kuasa 2. Okey, dan satu lagi kita ada sudut 30 60. Kita ada hafal dia simple je, iaitu sin 30 sama dengan 1/2. Okey, 1/2. Okey, baik. So dah dapatkan sisi-sisi dia, kita kena dapatkan dia punya nisbah dia lah. Okey, so kalau katakan yang pertama sin 30 sama dengan 1/2. Okey, dah settle dah. Dah dapat dah sin 30 sama dengan 1/2. Okey, next kita pergi kepada sudut cos sin 45 darjah dulu. Okey, sin 45 darjah. Okey. Katakan kita ambil 45 darjah yang belah sini yang belah sini. Okey, so maksudnya yang bertentangan ni adalah O, ini H dia, ini A dia. Okey, so cos 45 darjah, sin 45 darjah sama dengan 1 dengan punca kuasa 2. Manakala cos theta sama dengan A bagi H pun juga 1 punca kuasa 2. Dan tan theta sama dengan opposite bagi adjacent O1 A1. So jawapan dia 1 lah. Ni special. Dia dapat 1 terus. Okey. Untuk 30 darjah dapat dah sin theta sin 30 sama dengan 1/2. Cos 30 pula macam mana? Cos 30 kita naik ke atas sikit. Okey. So 30 di sini. So makanya sisi bertentangan iaitu 1 sama dengan opposite, 2 ni sebagai hypotenuse dan punca kuasa 3 ni sebagai adjacent. Okey. So kalau kita nak dapatkan cos 30 darjah, so dia sama dengan cos opposite bahagi dengan cos 30. Cos sin cos sekejap Okey, kita buat dengan cos 30 darjah lah. Kat sini. Cos 30 darjah sama dengan A bagi H. So A adalah punca kuasa 3. So dan H adalah 2. So jawapan dia adalah punca kuasa 3/2. Manakala tan 30 darjah sama dengan O bagi A. So 1 punca kuasa 3. Okey. 1 punca kuasa 3. Untuk yang sudut 60 darjah pula, dia sama juga. Awak buat, awak tukar just tukar tempat lah kat sini. Untuk 60 darjah. So bila tukar tempat sudut dia, sisi dia pun akan bertukar kedudukan dia lah. Okay. So 1 ni akan jadi dia punya adjacent. 2 ni akan jadi hypotenuse dia. Dan punca kuasa 3 akan jadi dia punya opposite dia. So then, bila sin theta sama dengan opposite bagi hypotenuse, so sin 60 sama dengan punca kuasa 3 dengan 2. Manakala cos 60 sama dengan 1/2 dan cos tan 60 sama dengan punca kuasa 2, punca kuasa 3 punca kuasa 3/1. Okey. So dalam jadual ni awak boleh tengoklah, awak boleh baca sikit macam mana nak dapatkan dia punya ni, dia punya pecahan ataupun nisbah trigonometri untuk tiga-tiga sudut tu. 30 darjah, 45 darjah
dan 60 darjah. Okey, boleh dapat ni? Kelas? So cikgu harap ada 2 tips yang cikgu ajar untuk 45 darjah. Ingat dia adalah segitiga bersudut tegak, sama kaki. Dan untuk yang 30 dan 60, hafal sin 30 sama dengan 1/2. Okey. Untuk soalan ni, kita try buat, boleh tak? Okey. Okey, sin X sama dengan 5/6. Apakah panjang dalam kotak ni? Macam mana nak dapat? Okey. Sin sama dengan apa? Kan, sin sama dengan apa? O bagi H. O bagi dengan H. Okey. Katakan kat sini ada A, B, C. Mana O? Lima. Okey. So ini adalah O. H? CB. Yes, CB. H. So ini of course jadi adjacent lah. So OH. So kat sini 5 dan panjang dia pun 5 cm. So kat sini akan jadi 6 cm. Okey, cuba buat yang B dengan C pula. Apakah nilai-nilai yang berada dalam kotak tu? Okey, cikgu letakkan bawah lah. Senang sikit. A, B, C. A, B, C. Okey. Nanti cikgu sebut. Kalau awak nak sebut, awak cakap panjang AB berapa, panjang AB untuk C berapa, AC untuk C apa, berapa panjang dia. Okay, that's it, tempat kosong dah. Dah dapat jawapan dia. So ada orang jawab. Okay, untuk B, AB sama dengan 8 cm. Okay, untuk B, AB sama dengan 8 cm, cos Y sama dengan 1/2. So 1, 2, so 2 kali
1, 2, so 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Okey. A, B untuk B, 8 cm. Okey, Dina. 1 bintang untuk awak. Okey, seterusnya. Dia dapatkan yang C tu. Tak ada seorang pun nak tanya cikgu ke? Okey, Edina jawab lagi. Oh, sama. Okey, Edina banyak dapat bintang hari ni nampaknya. Okey, so C untuk AB dia adalah 6. Okey, so AB dia 6. Okey, bintang, 1 bintang untuk awak, Edina. Terus kamu cuba, AC tu ada lagi. So AC tu boleh cari menekan teorem Pythagoras lah. AC 10 tu. Okey, AC 10 cm. Okey, 1 bintang untuk awak. Okey. Okey, AC 10 cm. Kita letakkan ni, ini jawapan dia 8. Ini 6, ini 10. Okey. Betul. Okey. Tuliskan nisbah trigonometri dalam bentuk set. Dia ada punca kuasa 2 kan. Okey. So, boleh tak nilaikan? Cikgu masa dalam 5 minit ataupun 3 minit lah paling lewat. Dapatkan nilai-nilai ni. Sin theta, cos sin 60, cos 45 dan tan 30 darjah. Okey. 3 minit dari sekarang. Siapa nak on mic, boleh on mic. Lagi senang dapat jawab.
Okay. Siapa nak jawab? Okay. 90 sebenarnya punca kuasa punca kuasa bagi 2. Okay. Okay. Actually yang kali ni cikgu bagilah tak payah hafal pun sebenarnya. Okay. Actually awak boleh tengok jadual yang dekat tadi. Kalau tak sure kan, jadual tadi kan. Okay. Sin 60 apa? Jadual ada tadi juga dah bagi kat sini. Sin 60. Punca kuasa 3 per 2. Okay. Tapi nanti dalam exam tak boleh hafal lah. Tak boleh hafal pula. Kena buat sendiri lah. So, tengok tip yang cikgu bagi tadi. Segitiga bersudut tegak sama kaki untuk 45 darjah. Dan sin 30 darjah sama dengan 1 per 2. Dua-dua tu ada segitiga sama kaki. Segitiga bersudut tegak. Okay. Cuba perhatikan. Dapatkan dia punya sudut. Itu cikgu dah bagi tip untuk hafal ya. Okay. So, cos 45. Kita dah boleh dapat dah kat sini cos 45. Kita boleh tengok ujuk kan. Cos 45 sama dengan apa? Ni. 1 per sekejap. Tu kot sin. So, kita dapat kat sini. Okay. So, kita dapat cos 45 sama dengan 1 per punca kuasa 2. Dia dapat jawapan dah. Dia dah bagi dah jawapan dia. Semua awak nak olahkan je soalan. Cikgu tadi cikgu dah explain dah semua macam senyap ya. So, anggap semua dah faham kan. Tak apalah. Cikgu anggap semua dah faham. So, okey lah. So, tan 30. So, kita dapat tan 30 ni sama dengan 1 per punca kuasa 3. So, collect kat situ je. So, dalam exam nanti awak just lukiskan. Ikut tip yang cikgu ajar. Kalau awak lupa tip tu, cikgu tak tahu lah. Dia iklan sekali je. Tip so. Okay. Nanti awak boleh tengok balik video ni. Macam mana tip yang cikgu ajar tu. Okay. Segitiga bersudut tegak sama kaki. Satu lagi segitiga bersudut tegak. Dan dia punya tu, nisbah dia sin 30 sama dengan 1 per 2. Hafal yang tu je. So, then awak akan boleh dapat benda tu dengan mudah. Percayalah. Okay. So, ini jawapan dia punca kuasa 3 per 2. Yang ni dapat 1 per punca kuasa 2. Dan ni dapat 1 per punca kuasa 3. Okay. So, kalau tadi awak lupa, awak boleh tengok jadual tu. Tapi kalau siapa nak hafal, okay, siapa yang tak sempat ataupun tadi mungkin tak perasan kot apa yang cikgu terangkan, nanti cikgu buat rakaman, nanti awak boleh tengoklah video rakaman tu macam mana. Okay. Dari segi perlukan punca kuasa 3 ke apa yang boleh tengok dari situ. Okay, baik. Okey. Ajar di bawah terdiri daripada 2 segi 3 bersudut tegak. Okey. Lekapkan jadual di ruang jawapan dengan menggunakan huruf pada rajah ni. Okey. Baik. Kita ada nilai-nilai ni 3 per 5, 20 per 29 dan 21 per 20 ni. Okey, cikgu minta dalam masa 5 minit awak buat Dia dapatkan sudut dia. Nisbah trigonometri dia apa? Sin W ke, sin X ke, sin Y ke, tan Y ke, tan X ikut pada 3 per 5, 20 per 29. Okey, contoh bagi sini adalah 3 per 5 kan. Okey, 3 per 5. Contoh saya bagi contoh. 3 per 5. Okey. Kalau kita tengok kat sini, kita ada 12, kita ada 16. Okey.
So kita nak dapatkan panjang ni, yang tegak ni kan. Okay, so sebab itu dia akan membantulah. So kita gunakan teorem Pythagoras sebab ni adalah segitiga bersudut tegak dan ni segitiga bersudut tegak juga. So 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 sama dengan 400. So punca kuasa 400 sama dengan 20 cm. Dekat sini. So 20 kita ada 3/5. So kita ada choice lah kat sini antara ni dengan ini. 12 dengan 16. So 12 bagi 16, kalau kita tekan kalkulator tu, 12 bagi 16 kan, saya dapat 3/4. Tak boleh lah. So tak boleh. So kita gunakan pasangan yang lain. Okay. Pasangan yang secocoknya adalah pasangan 12 dengan 20. Itu pasangan yang secocoknya lah. Okay. 12 bagi dengan 20. So kita dapat 3/5. So 12 ni apa? Okay. Kita boleh gunakan W, boleh gunakan X. Okay. In term of X, okay, kita ambil X dulu Contoh X. Okay. X ni adalah 12 ni adalah O dia. 20 ni adalah dia punya H. So O dengan H. O bagi H. So ni 3, ni 5. So kita dapat sin X. Okay. Sin X sama dengan 3/5. Right. 3/5. Okay. Sin X. So jawapan dia adalah sin X lah. Kalau nak tengok W pun boleh tengok W. Tapi tengok W. Okay. W dekat sini. Ini adalah formula H. Cuma kat sini jadi A. So A bagi H, so 3/5 pun boleh. So 3/5, so kat sini akan jadi cos W. Kena dia akan bertukar lah. A bagi H, so dapat 12/20, so dapat 3/5. So cos W ataupun sin X. Yang bawah tu ada spesifik lah. Boleh awak buat. Okay, cuba dalam masa 5 minit, cikgu berhenti rehat sekejap untuk minum air. Okay. So try buat mana dia punya sudut-sudut dia. Boleh? Cikgu nak tengok lagi jawapan dia. Okay, kita tengok 9B ni. So kita ada ajar di bawah menunjukkan dua buah bangunan dan pada tanah mengufuk. Okay, dia beri bagi tinggi setiap tingkat bagi dua buah bangunan itu adalah sama. Okay, tinggi bagi bangunan itu adalah sama. Hitung tinggi dalam meter bangunan P. Bangunan P kan. Tinggi ni. So, dekat sini, apa kita buat? Kita kena dapatkan tinggi yang ni. 2 tingkat bangunan Q. 3 tingkat dia. Sebab, kalau kita dapatkan sudut 3 ni adalah kita dapatlah bentuk segitiga ni. Bersudut tegak. Ya. Okay, bersudut tegak di sini. Okay, segitiga bersudut tegak. Okay, sudut kita 19 darjah 48, 24 minit. Okay, 48 minit Okay, masuk koma tu adalah 48 minit ni. Okay, so nanti juga terangkan macam ni nak tekan dia tu. Okay. Hitung tinggi dalam meter bangunan P. Okay. So, mula-mula kita kena dapatkan tinggi untuk 3 tingkat lah. 3 tingkat bangunan Q ni dulu. So, macam ni kita nak dapatkan. So, kita ada sudut ni. Dan panjang ni 20 cm. 20 meter. Yes. Okay. So, 20 ni kita tahu. 20 ni adalah dia punya A dia. Dan CD ni adalah dia punya
O dan ni adalah dia punya H. So bermaksud kat sini kita ada A tapi kita nak O. So apa kaitan O dengan A? Adalah tan. So tan. Okay. So tan 19 darjah 48 minit sama dengan O bagi dengan A. Okay, so tan 19 darjah 48 minit sama dengan O bahagi dengan 20. So bermaksud O ni sama dengan 20, kita bawa ke kiri darab tan 19 darjah 48 minit. So baru kita dapat panjang dia. Okey, macam nak kita tekan dia? Okey. Tekan 20. 20. Okey. Tak payah tekan shift tan tekan tan saja. 20 tan. Okey, buat kurungan. 19 darjah. Okey, 19. Okey, awak jumpa tak tanda koma tu? Ada button, ada tanda koma tu selepas sebelah HYP. Button di sebelah HYP ada bentuk koma kat situ. Tekan bentuk koma tu. So koma pertama ada akan tulis 19 kosong kat atas tu. Sebenarnya 19 darjah lah. Dan 48. Tekan balik koma tu. 48 minit. Okay, tekan balik koma tu. So dapat 48 minit. Okay. Tutup kurungan. Dan tekan sama dengan. So survey kita akan dapat jawapan dia. O tu adalah 7.2 meter. Okay. O ni sama dengan 7.2 meter. Okay. O ni 7.2. Kat sini 7.2. 7.2 meter ni bersamaan dengan 3 tingkat. Okay. 7.2 bersamaan dengan 3 tingkat. Okay. Macam mana pula dengan 5 tingkat? Untuk P tu kan. 5 tingkat. So, 5 bahagi okay. 5 bahagi dengan 3 darab dengan tentang 7.2. So 5 bahagi dengan 3 darabkan dengan 7.2. So kita boleh dapatlah nilai dia. Okay, 5 bahagi 3. So darab dengan 7.2. Should be jawapan dia adalah 12 meter. So tinggi bangunan PQ adalah 12 meter. Buat kat sini lah. 5/3 darab dengan 7.2 sama dengan 12 meter. So panjang ataupun tinggi bangunan P. Okey, baik. Untuk soalan berikutnya, nombor 2. Cari sudut tunduk D dari A. Sudut tunduk dia ada 2, sudut tunduk dengan sudut dongak . Okey, D dari A. Okey, D dari A D dari A. Okey, sambungkan dua titik tu D dengan A. Okey, dia cakap ingat sudut tunduk D dari A. So maknanya sudut tu dekat A. Okey. Biasanya student akan keliru. Dia akan buat sudut dekat sini. Salah So apa kita buat kat sini? Ambil satu garis normal iaitu yang selari atau dengan sejajar dengan tanah mengufuk iaitu 20 meter. Okey, ambil macam garis warna merah tu. Okey, buatkan dan letak mengufuk. So dekat sini kalau kita sambungkan, sekejap Kalau kita sambungkan A ke ni, A ke sini sambung sama. Okey. Kita padam yang sudut tu. So sudut dia kat sini. So tu maksudnya D dari A, sudut tunduk D dari A. So dia dapatkan sudut tu lah. Okey. So tadi kita dapat 3 tingkat. 3 tingkat bersamaan dengan 7.2 meter. Kalau 2 tingkat
berapa meter? So of course dia sama dengan 2/3 darabkan dengan 7.2. Senang je nak kira. Betul benda formula ni. 3 tingkat sama dengan 7.2, 2 tingkat sama dengan berapa? So 2 bahagikan dengan 3 darabkan dengan 7.2. Nampak kan? 7, 2 bagi ni bahagi, ni darab. Senang je. So 2 bahagi dengan 3 darab dengan 7.2. So should be kita dapat tinggi dia 4.8 meter. Okey, kenapa kita dapat tu? Kita dapatkan panjang tinggi ni 4.8 meter. Ini dah dapat dah 20 meter sebab panjang dia sama dengan panjang PQ AC tu. Okey. So daripada sudut tu, sudut dekat sini kita bagi X lah. Okey. So maksudnya sudut apa nama dia? Sudut X ataupun nama betul dia DAC. Sudut DAC sama dengan okey. Kita ada 20 dengan 4.8 ni. Okey. 20 ni kalau sudut kat sini 20 ni adalah dia punya A dan 4.8 dia punya O. Okey, kita ada O dengan A adalah tan. So tan sudut DAC sama dengan O bagi A. So maksudnya tan sudut DAC sama dengan 4.8 bahagi dengan 20. So makanya sudut DAC sama dengan tan negatif 1 4.8 bahagi dengan 20. Okey, berapakah sudut tu? Tolong cikgu dapatkan berapa sudut DAC tu? Shift tan, ni pakai shift lah. Sebab kita nak dapatkan sudut kan. Okey, nak dapatkan sudut pakai shift tan. Tapi kalau nak dapat sisi, tak payah tan Okey, so shift tan 4.8 bagi 20. Cuba cepat. Dan nak habis kelas ni. 13.49. 13.49. Okey, betul. 13.49 darjah. Okey. Seperti Badi Zaman ke Sofian tadi? Sofian ni jawab tadi. Badi Zaman. Okey, Badi Zaman, tekan koma. Tekan ada button koma tu, tekan. Koma. Dia jadi apa? Dia tulis apa? Bila awak tekan button koma tu? Je. Jadi 13 darjah. 13 darjah lagi apa? Dia tulis? 13 darjah 29 darjah. 29 darjah lagi? Baca je. 44.64. 4.64 Okey. Kalkulator awak akan tulis yang ni kan? Okey. Apa maksud 13 ni? 13 ni of course adalah sudut 13 darjah lah. Okey. So jadi 13 darjah. So 29 ni apa? 29 adalah 29 minit. Yang ni, koma ni. Yang kat 48 ni kan? So 29 minit. Okey. Tapi memandangkan yang belakang nampak ni 44.64 Okey. Kalau dia punya nilai kat belakang ni lebih daripada 30 dan kat atas, kita kena tambah 1 dekat minit ni. Dapat tak? Kalau dia lebih 30. Kalau kurang 30 tak payah tambah lah. So mengikut kes ni, dia lebih daripada 30. Iaitu 44.64 kan. So kita kena tambah 1. So jawapan dia 13 minit 30 minit. 30 darjah 30 minit. Nampak Badi Zaman? Nampak Ego. Okey. Dapat Macam mana nak tuliskan sudut tu dalam darjah dan minit? Boleh? Boleh. Okey. Okey.
Tadi menyentuh kepada soalan yang ni, dia cakap cari sudut tunduk D dari A D dari A So perkataan D dari dari. Okey, kalau jumpa D dari dari A, so maknanya sudut tu kat mana? Sudut tu dekat A. Okey, sudut tu dekat A. Jangan awak buat sudut dekat D lah. Okey, sudut tu berada di A. Kalau confuse dengan sudut tunduk ataupun sudut dongak, dari dua. Satu sudut tunduk, satu sudut dongak. Okey? Tapi cikgu tak nak ajarlah nama dia. Tapi just nama kita bagi ajar gitu. Jadi sama dengan sudut tunduk sama dengan sudut dongak. Tapi yang cikgu penting yang ni adalah macam mana awak tentukan kat mana sudut tu? Kat mana kedudukan sudut tu? Kalau D dari A, maknanya kedudukan sudut tu ada dekat mana? Dekat A. Bukan dekat D. Kalau orang tanya kat mana sudut tu, dekat A. Right? Boleh tak ni? Kelas? Okey. Okey. Satu soalan sebelum kita habiskan kelas, kita tengok nombor 9A. 9A1 tu. Okey, hitung 3 cos 30 darjah, tolak tan 30 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Berikan jawapan anda dalam bentuk set. Tadi kita ada ada 1 per punca kuasa 3 apa tadi. Inilah kegunaan dia. Okey. Kalau awak buat jawapan dalam perpuluhan, confirm awak akan dikategorikan dicop sebagai menggunakan kaedah kalkulator. Sekarang kita tak nak menggunakan kalkulator tanpa beri amaran keras tanpa. Okey. Boleh rujuk jadual tadi. Okey. So, maksudnya jawapan dia kena dalam pecahan je. Ya betul, dalam pecahan. Okey. Cos 30 sama dengan apa? Pada zaman. Tengok jadual tadi yang kita buat tadi. Ataupun awak nak hafal ke boleh. Chat. Cos 30 berapa dan tan 30 tu berapa? Cos 30 punca kuasa 3 bahagi 2. Punca kuasa 3 bahagi 2. Okey, bagus, betul. Tan 30? Tan 30 1 bahagi punca kuasa 3. 1 bahagi punca kuasa 3. Okey, so maksudnya kita gantikanlah benda tu. So jadi 3 darab dengan cos 30 adalah punca kuasa 3 per dengan 2 tolak dengan tan 30 1 per punca kuasa 3. So jawapan dia akan jadi 3 punca kuasa 3 per 2 tolak dengan 1 per punca kuasa 3. Okey. So awak nak bagi jawapan dalam ni pun boleh. Nak selesaikan pun boleh. Tekan kalkulator lah. Nak selesaikan. So dia akan bagi jawapan. Tapi kalau better pakai gunakan yang ni lah. Simple je. Okey. Cuma dia ada ni lah. Kalau nak selesaikan set-set ni, dia ada benda yang lain yang kena buat dia. Okey. So, nombor 2. Dia beri bahawa sin M sama dengan cos N. Okay. Sin M sama dengan 0.821 dan cos N sama dengan 0.4542. Hitung nilai M tambah N. Okey. Untuk soalan ni, awak kena gunakan kalkulator lah. Dapatkan cos dia, M dia apa, N dia apa. Okey. So kat sini, kita just masukkan dia. M sama dengan sin negatif 1
0.8421 manakala N sama dengan cos negatif 1 cos negatif 1 0.4542. Okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa? Saifuddin, Wadi Zaman ke? Boleh dapatkan sudut-sudut dia? Lima 57.36 57, yang mana? Yang M ke N? mm. 57 dan 0.36. 0.36. Okey, 0.36. Okey, yang N? Dina bagi 62.98. Dina bagi 62.98. Okey, 62.98. So M tambah N sama dengan 57.36 tambahkan dengan 62.98. So 57.36 tambah dengan 62.98. So kita dapat 120.34 darjah. Okey, 120.34 darjah. Okey, tu macam mana kalau kita dapatkan nilai M dengan N, kita tambahkanlah. Okey, baik. Okey.